Okay, jadi hari ni kita nak masuk 10.6 isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang dah ni. Kalau saya nak buka besar pun okay, saya rasa ni. Kejap, saya tak present lagi ni deh. Okay, jadi hari ni kita nak masuk 10.6. So simple je sebenarnya. Dalam textbook awak tu, muka surat 187. Okay, jadi kita tengok ni, apa dia, kita dah belajar itu tentang penyakit-penyakit, bukan penyakit, apa nama tu, berkaitan dengan sistem pengangkutan manusia yang melibatkan jantung dan peredaran darah semula. Okay, jadi hari ni kita nak sambung tentang apakah penyakit sebenarnya yang berkaitan dengan sistem peredaran darah kita ni nah. Okay, lepas tu kamu kena tahu yang biasanya sistem peredaran darah ni dia ada kaitan dengan jantung lah. Sebab itu yang utama kan. So apa saja penyakit yang berkaitan dengan jantung, kita panggil dia sebagai penyakit kardiovaskular. Penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah lah. So kita panggil dia sebagai kardiovaskular. Boleh join lah. Kenapa Kejap Saya masuk salah link. La ilaha illallah, patutlah. Masuk salah link. Yang ini kita 5. Astaghfirullahalazim. Apa yang tak boleh masuk? Apa? Apa puasan saya pergi. Ada dah ke dalam ni sebenarnya? Okay, baru masuk. Okay, so baru boleh masuk. Ya, telefon satu lagi. Allah, bila bikin. Okay, sorry, maaf. So kita start balik. Okay, kardiovaskular ialah penyakit yang berkaitan dengan jantung lah ataupun sistem peredaran darah. So kita ada dekat dalam slide saya ni, arteriosclerosis. Okay, arteriosclerosis kan. Dan hipertensi. Lepas tu kita ada arteriosklerosis. Dan last sekali kita ada angina lah.
Okay, jadi apa dia aterosklerosis ni? Dia lain dengan arterio. Aterosklerosis ni adalah proses pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Okey. Jadi dia macam ni. Yang ini ni adalah arteri kita yang biasanya memang akan ada pemendakan plak tu lah. Sebab daripada kita kecil sampailah ke kita besar nanti ataupun tua, sebab kita memang makan kan. Jadi kita makan akan adalah pemendapan lemak tu. Cumanya kalau kita makan dengan banyaknya bahan-bahan makanan yang kaya dengan lemak, so apa yang berlaku adalah plak itu akan jadi lebih cepat terbentuk di dinding arteri kita. So yang ni sebelum arteriosklerosis lah ni. Kalau yang atas ni kita panggil arteriosklerosis kan. Aterosklerosis. So plak itu memang terbentuk daripada pemendapan kolesterol, lipid ataupun tisu otot yang mati dan juga platelet yang tergumpal. Cumanya awak tengok ni daripada bayi 1 tahun sehinggalah umur 75 tahun, yang ni normal. Kalau yang normal. Yang ini, yang bawah ini, pemendapan itu berlaku sekiranya kita mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat lah. Makan makan makanan yang berlemak, berkolesterol tinggi ataupun isap rokok. Itu semua mempercepatkan lagi proses pembentukan pemendapan lemak pada arteri. Okay. Jadi apabila lemak-lemak itu tersekat, macam saya pernah cakap dekat awak itulah, lama sekali bila dia dah jadi serius ataupun peringkat yang lebih teruk, apabila aterosklerosis itu, bahagian itu mengalami kalsium pula yang mendap pada plak. So dia akan menyebabkan arteri itu mengeras dan hilang kekenyalan. Apabila arteri mengeras dan hilang kekenyalan, kita dah panggil dia sebagai arteriosklerosis. Arteri kita ni dia kenyal kenapa? Sebab kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang badan kita ni dia akan dia akan ada macam arteri kita tu akan besar dan kecil mengikut keadaan yang sepatutnya lah. Contoh paling mudah, kalau awak panas ataupun sejuk. Bila panas, arteri kita akan mengembang sikit. So yang itu tu bila dia mengembang sikit, lumin dia akan jadi lebih besar lah diameter dia kan. Untuk apa tu? Sebab dia nak suruh arteri kita ni dekat dengan kulit. Bila dekat dengan kulit, kita akan dapat membebaskan lebih banyak haba ke permukaan persekitaran. So bila keadaan dah okey balik, arteri kita tu akan kecil balik lah lumin dia tu. So bila dia kecil balik, arteri kita dah jauh daripada kulit. So haba yang akan dikeluarkan sikit. So itu adalah penting kenapa arteri kita tu kenyal. Tapi apabila berlaku pemendapan kalsium pada dinding arteri, jadi arteri kita tu dah mengeras. So dia tak kenyal lagi dah. So kita dah panggil dia sebagai arteriosklerosis. Bukan lagi aterosklerosis. Aterosklerosis tu bila lemak, kolesterol yang larut dalam darah mendap dekat dalam pada dinding arteri. Macam inilah. So bila lama-lama dia mendap, dia akan menyebabkan salur darah kita sempit. Okay. Apabila salur darah sempit, pengaliran darah akan menjadi sukar lah, menyebabkan hipertensi. Hipertensi ni tekanan darah tinggi. Okay. Hipertensi pula menyebabkan arteri halus pecah dan pesakit boleh mengalami stroke sekiranya yang pecah itu berlaku kepada otak. Stroke boleh disebabkan oleh darah beku, trombus, awak dah belajar, yang menyekat aliran darah ke otak kan. Okey, yang ini yang berlaku lah apabila arteri tu makin lama makin tebal dengan pemendapan lemak. So kalaulah berlaku pecah, salur darah ni pecah dekat otak, kita panggil dia sebagai stroke. Ataupun dia pecah sebab salur ni sempit kan. Ni salur ni sangat sempit. Ataupun berlaku trombus yang kita dah belajar, embolism dekat sini.
Trombus tu sama ada darah beku dekat sini. Yang ini tak lah. Yang ni arteriosclerosis. Okay. Then darah lalu dekat sini tekanan dia tinggi sebab tempat dia sempit. Bila tekanan tinggi, tempat sempit ni tekanan tinggi. Aliran darah laju tapi tekanan tinggi kat sini. Okay. Then dia akan menyebabkan berlaku arteri ni pecah dekat sini. Kalau dia pecah, dekat arteri yang berpecah itu berada di otak, maka itu kita panggil stroke. Itu yang berlaku lah. Sama kalau darah saja laju tapi ada blockage kat sini kan. Ataupun ada embolis yang lekat terus dekat arteri dalam laluan ini. So dia akan block dekat situ, arteri pun boleh pecah. Okay, dia ada dua sebab lah. Ni laluan tu dah jadi semakin sempit dan dia boleh menyebabkan arteri ni pecah. Okey, apa yang kita kaitkan dengan heart attack pula? Angina ni. Okey, sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit ialah arteri koronari. Yang ni tadi kalau stroke, arteri tu pecah di otak. Okey, kalaulah arteri tu yang sempit itu berlaku di pemendapan itu berlaku di salur darah yang melibatkan jantung ataupun arteri koronari, arteri di jantung, akan berlaku kekurangan oksigen ke otot-otot pada jantung yang akan menyebabkan angina. Angina ni sakit dada yang sangat kuat lah, yang akhirnya kita panggil juga sebagai serangan jantung. So jika arteri tersumbat sepenuhnya, penginfarkan myocardium ataupun serangan jantung akan berlaku. So yang awak nampak hitam ini adalah ischemia lah dipanggil. Yang ini ni darah dah tak sampai dekat situ. Darah tak sampai dekat situ. Darah ni penting kenapa? Sebab dia nak bawa oksigen. So bila dia block, darah dekat sini, kawasan dekat sini dah tak dapat dah oksigen lah daripada darah kan. So ini yang menyebabkan lama-lama berlaku serangan jantung lah sebab tu pentingnya darah itu membawa jantung ke seluruh badan setiap minit, setiap saat. Kalau tidak, akan berlaku serangan jantung dan tisu jantung tu akan mati. Ni yang coklat ni tisu tu dah mati. So beza antara cardiac arrest dengan heart attack. Yang ni awak nanti, yang ni kan cardiac arrest tu berlaku apabila serangan jantung tu berlaku secara tiba-tiba. Yang ini heart attack ini kalaulah bermula dengan tekanan darah tinggi lah. Dia ada serangan sikit-sikit kan. Yang itulah sebenarnya. So yang kalau what happen ni beberapa saat kemudian orang tu kalau cardiac arrest tu memang dah macam tak khabar lah. Yang ini ni dia serangan jantung, dia sakit jantung, dia sakit dekat dada. So dia ada beza antara lelaki dengan perempuan lah. Serangan jantung ni, angina, kita panggil angina ni. Dia ada beza lah simptom-simptom pada lelaki dan perempuan. So boleh tengoklah dekat sini. Kalau kedua-duanya memang akan mengalami muntah, lepas tu ada serangan jantung, sakit dada depan, sakit kat bahagian belakang. Okey, lepas tu ada yang dia rasa dada dia sempit. Kalau yang lelaki kan. Okey, yang gini perempuan dia jarang mengalami benda tu. Lepas tu dia akan mengalami, kedua-duanya akan tetap mengalami macam kesukaran untuk bernafas ataupun nafas tu pendek. Tapi orang perempuan dia akan rasa sakit di bahagian bawah lah. Bahagian bawah dada sikit, tapi atas sikit kepada abdomen lah. Perut-perut. So lepas tu yang perempuan dia akan pening, dia mengalami perut kita lah, perut tu jadi macam tak rasa tak selesa gitu. Okey, dan mungkin boleh bawa kepada pengisian semua tu lah. So itu simptom-simptom lah. So ini adalah, ada 4 lah awak kena ingat kan tentang penyakit kardiovaskular ni. Start dengan atherosclerosis yang kita tak kata belum peringkat serius, pemendapan lemak, kolesterol pada dinding jantung saja. Lepas tu kita ada arteriosclerosis yang serius apabila berlaku pemendapan kalsium. Daripada atherosclerosis kepada
Arteriosklerosis tu bila kita punya salur darah tu mendap, bukan mendap apa tu, makin sempit dia boleh bawa kepada tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tu yang membawa kepada serangan jantung. Okay, kalaulah tiba-tiba jantung tu berhenti berdegup, berdenyut, yang itu kita panggil sebagai cardiac arrest lah. Okay. Lepas tu yang ini nak bagi contoh, ini jantung yang normal. Yang ini jantung yang apa tu diselaputi oleh lemak yang banyak dekat luar dia. So jantung tu dah tak boleh nak pump macam biasa. Keras, agak keras. So dia besar macam ni kan. Ruang sempit dalam dia, tapi lepas tu lemak pun banyak dekat luar. So kita tak nak jantung kita macam ni. Jadi kita kena jaga jantung kita dengan elok. Ini tengok, jantung yang dipenuhi oleh lemak dekat dalam dan di luarnya. Bahayalah. Okay. So ada beberapa rawatan lah yang diberikan kepada kegagalan fungsi jantung tu, yang macam bypass semua tu kan. Ataupun dia masukkan, kalau berkaitan dengan perentak, dia akan masuk perentak semualah. So apakah faktor dan risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular, dan apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan sistem kardiovaskular. So awak senang je, bila awak tengok dia kata plak terbentuk daripada kolesterol, lipid semua tu, jadi macam mana nak kurangkan? Kenalah mengambil makanan yang rendah lemak, rendah apa tu, kolesterol, kandungan kolesterol dalam badan, dalam makanan kita tu mesti rendah. Okay, lepas tu kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Tapi awak tak boleh berhenti kat situ. Awak kena elaborate apa dia gaya hidup yang sihat tu. Gaya hidup yang sihat tu dia berkaitan dengan kita tak merokok. Orang tu tak merokok. Lepas tu orang tu mesti membuat senaman. Senaman tu mestilah secara kita kata apa, regular. Bukan sekejap senaman, minggu ni senaman, lepas tu tak senaman dah. Bukan. Dia mesti sentiasa senaman. Okay, lepas tu dia mesti tidak mengambil minuman yang beralkohol. Itu sebenarnya maksud gaya hidup yang sihat. Daripada awak sebut gaya hidup yang sihat, lebih baik awak bagi tahu apa sebenarnya aktiviti yang perlu dibuat oleh orang tu untuk mengatasi ataupun apa tu, tak nak bagi berlakunya masalah dengan sistem kardiovaskular kita. Okay, jadi makan, selain daripada kita kena kurangkan makanan yang mengandungi banyak lemak, banyak kolesterol yang tinggi, kita kena ambil lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga kena ambil makanan yang kaya dengan lemak tak tepu. Okay, kenapa lemak tak tepu tu penting? Lemak tak tepu tu penting sebab dia ada HDL. HDL ni, inilah ni, kolesterol lipoprotein ketumpatan tinggi. Yang ni kolesterol baik. Okay, kolesterol yang mendap dekat dalam arteri tadi adalah kolesterol low deficiency lipid. Yang itu kolesterol yang tak bagus. Yang itu dia akan menyebabkan pembentukan plak. Apa tu, mendapan lemak pada kolesterol pada kita punya arteri. So macam mana nak kurangkan kalau dah berlaku? Sebab tu biasa kalau pergi jumpa doktor, doktor kata, oh kolesterol awak tinggi ni ya, LDL tinggi ni, jadi aras kolesterol tinggi, kena buat apa? Dia akan bagi cadangan makan ubat tu, memanglah doktor akan bagi kan. So dia suruh kita kurangkan mengambil makanan yang berlemak tepu. Lemak tepu tu lah yang ada LDL. Lemak tak tepu ada HDL, kolesterol lipoprotein berketumpatan tinggi, ataupun kita panggil sebagai kolesterol baik. Yang LDL, kolesterol jahat. Yang itu yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Okay, dan kat sini awak dah nampak ni apa maksud penginfarkan myokardium. Kena tahulah, penginfarkan myokardium tu adalah apabila arteri tersumbat sepenuhnya dan serangan jantung berlaku secara tiba-tiba kan. Stroke kalau benda tu berlaku dekat pecah salur darah, arteri pecah pada otak, pada arteri-arteri pada otak yang pecah. Arteri-arteri yang ada pada otak, salur dia pecah. So kita panggil sebagai stroke. Dan faktor-faktor penyumbang tu saya dah sebut dah tadi kan. Dan macam mana arteriosklerosis berlaku? Tengok ni, pemendapan lemak lah. Berlaku lemak, kolesterol pada dinding arteri. Kalau arteriosklerosis telah pun berlaku pengerasan dan hilang kekenyalan pada dinding arteri akibat daripada akibat daripada pemendapan kalsium pula pada plak
yang ada pada arteri, yang telah pemendap pada arteri kita, dalam arteri kita. Okey, satu lagi sebelum saya lupa, tadi kan saya bagi tahu pasal kita kena ambil buah-buahan, sayur-sayuran dan juga lemak, apa tu, lemak tak tepu tu kan, sebab dia ada kaya dengan HDL. Okey, macam mana dia buat sebenarnya? Benda itu dia akan kurangkan, dia akan macam kikis, hakis lemak-lemak yang telah pun terbentuk dekat dalam arteri kita. Sebab tu kita kena makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sama juga dengan senaman. Senaman tu buat apa? Senaman tu akan bakar lemak-lemak yang ada pada bawah kulit kita, pada sekeliling jantung mungkin. Yang tu memang, sebab tu dia kena regular. Dia bukan buat sekejap lepas tu awak sambung pula buat berbulan kemudian. Tak, yang itu dia tak akan burn lemak yang ada dalam badan awak. Lemak hanya akan dibakar sekiranya awak punya glukosa yang diperlukan untuk tenaga habis digunakan. Bukanlah maksudnya glukosa yang awak simpan tu on the spot dia akan guna waktu tu kan. Lepas tu kalau ada lebih lagi, sama ada dia akan guna glukosa yang disimpan ataupun dia akan bakar lemak yang berlebihan yang ada pada sekeliling jantung kita, sekeliling organ kita, bawah kulit. Yang itu yang boleh buat orang yang macam gemuk boleh jadi kurus sebenarnya. Sebab dia kena buat senaman yang regular. Kita kata apa, apa tu, berjadual lah. Dia mesti buat senaman itu. Lepas tu dia kena makan, kena jaga makan kita sebab kita tak nak dah ada dah lemak yang terkumpul, kita tak nak dah tambah lagi. Kita tak nak. Jadi kita makan, kita kena kawal pemakanan itu. Kurangkan pengambilan lemak tepu. Lemak tepu ni apa? Lemak yang berasal daripada haiwan. Lemak tak tepu, HDL ni main mana? Lemak yang berasal daripada tumbuhan. That's why ada orang bagi suruh makan minyak zaitun, minum minyak zaitun. Kenapa? Sebab dia ada kaya dengan HDL ni. Minyak zaitun ni antara yang banyak kaya dengan HDL lah. So HDL tu bantu untuk mencairkan ataupun menghakis balik lemak-lemak yang telah pun termendap dekat dalam apa, arteri sebenarnya. Okay. So ada nak tanya tak pasal penyakit-penyakit kardiovaskular ni lah, isu berkaitan sistem peredaran manusia. Ada nak tanya ke sebelum kita masuk 10.7? Betul ke 10? Betul 10.7. Nak tanya? Tak ada nak Tak tanya. ada, tak ada ego. Faham ke? Gambar-gambar yang saya ambil tu sebenarnya gambar daripada internet je. Awak pun boleh cari. Mungkin awak dapat lagi cantik gambar daripada ni. So carilah, memang akan jumpa lah satu. Awak akan jumpa proses macam mana sikit-sikit lama-lama lemak tu mendap. Pun ada dekat dalam tu kan. So boleh cari dalam internet. Kalau tak ada, kita sambung dengan sistem limfa. Okay, sistem limfa manusia ni sangat penting lah sebenarnya lah. Okay, saya masuk juga sikit. Saya rasa tak habis kot. Sebab dia panjang juga. Tapi try lah. Ada banyak lagi masa lagi. Saya start lambat sikit tadi kan. Okay, sistem limfa manusia. Jadi ini adalah sistem limfa manusia lah. Ada dalam buku teks awak, muka surat 191. Sama saja. Okay. Dan dia terdiri daripada banyak kapilari-kapilari limfa. Dan dia ada nodus limfa serta ductus limfa lah. Dan yang paling besar sekali sebenarnya adalah ductus limfa kanan dan ductus limfa kiri lah. Okey, ductus limfa kanan ni fungsi dia menerima limfa semualah cecair limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher. Untuk ductus thorax pula menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher dan dada serta semua bahagian badan di bawah tulang rusuk. Okey, itu adalah ductus limfa kanan dan ductus thorax, yang tu yang besar punya. Okey, lepas tu dia ada nodus limfa. Nodus limfa ni dia bulat-bulat tau, kecil-kecil. Tak adalah kecil, dia bulat. Memang bulat. Saya ambil juga ada. Dia bulat-bulat ni. Ada kalau dalam textbook awak muka surat 191.
tu. Sebab tu dekat leher kita tu banyak kan. Dia dia ada banyak dekat situ tu kan. Dan bila kalau awak tak sihat, dia akan bengkak. Itu adalah bukti kewujudan limfa. Dia ada nodus-nodus limfa dekat apa ni, dekat kita punya kepala lutut. Saya sentuh tu juga tentang salur-salur limfa yang dia awak nampak. Apa benda kita nak belajar sebenarnya. Okay, yang ini ni kita teks muka surat 189 lah. Yang ni gambar saya ambil daripada kita teks muka surat 189 lah. Sekejap ni. Telefon saya bunyi azan. Sekejap. Berhenti sekejap. Nanti kita sambung. Okay, kita sambung eh. So, sistem limfa manusia. Okay, sistem limfa manusia ni, okay, darah, dia bermula macam ni. Kalau awak ingat, dekat dalam kita punya sistem peredaran darah, kita ada vena, kita ada tengah-tengah ni lah, kapilari darah. Lepas tu kita ada arteri kan. Okay, arteri ni adalah darah yang bertekanan tinggi. Okay, bila darah melalui arteri ni, dia akan lalu kat sini, darah ni bertekanan tinggi. Okay, lepas tu dia akan pergi dekat kapilari darah. Kapilari darah ini, tekanan darah dia, dia bukan,
dia kecil dah. Kapilari darah ni sangat-sangat kecil. Dia punya diameter dia kecil. Beza dengan arteri ni. Okey. Apabila darah yang mengalami tekanan tinggi lalu dekat arteriol ni okey lagi. Bila dia nak pergi masuk dekat bahagian kapilari darah dengan tekanan dia yang tinggi tu, darah itu akan meresap keluar daripada kapilari darah. Nah, tekanan ini membolehkan plasma darah meresap secara berterusan daripada kapilari darah ke ruang antara sel. Dia akan keluar ruang antara sel. Ni semua ada sel ni tepi ni. Okey, bila dia keluar daripada sel ni kat sini, okay, kita dah panggil dia sebagai bendali tisu. Plasma darah yang memenuhi ruang di antara sel yang keluar daripada kapilari darah tadi, kita panggil sebagai bendali tisu. Bendali tisu ini dia tidak mengandungi eritrosit, platelet ataupun protein. Maksudnya dengan tekanan darah yang tinggi tadi, dia tolak beberapa bahan yang ada dekat dalam kapilari darah kita. Beberapa bahan yang ada dalam darah kita. Kecuali dia yang tak boleh keluar sebab kapilari darah ni dia ada macam ada awak dah belajar kan, membran sel sangat kecil. So yang boleh keluar adalah benda-benda yang kecil saja. Bahan-bahan yang kecil saja. Jadi apa yang tak boleh keluar? Yang tak boleh keluar tu molekul-molekul yang besar ataupun bahan-bahan yang besar. Contoh eritrosit, platelet dan protein plasma. Sebab saiz dia besar, tak boleh tembus ruang-ruang yang kecil yang ada dalam pada kapilari darah itu. Okay, jadi dia tak tubik. Yang keluar itu kita panggil sebagai bendali tisu. Biasanya yang keluar itu adalah bahan-bahan yang kecil je lah. Dia tidak besar dan bahan-bahan itu ni kan. Ni awak tengok sini. Ni kan ruang-ruang yang kecil. Yang ni dah masuk balik dah ni. Ini dia masuk dekat dalam ni limfa, ruang limfa. So dia ada banyak sebenarnya gambar ni. Kalau awak tengok sini ni penuh dengan kapilari darah kita. Penuh dengan sel-sel. So pergi mana bahan-bahan yang tubik tu dia duduk di antara ruang-ruang ni. Ruang-ruang kecil-kecil yang ada antara sel. Sebab tu kita panggil sebagai bendali tisu. Okay. Yang ni kalau awak nak tengok lah. So, daripada sini, kat sini arteri sebelah kanan. Arteri sebelah kanan kan, dia akan keluar. Diingat, dia datang dengan tekanan yang sangat tinggi. Akibat daripada dia ada tekanan hidrostatik yang sangat tinggi lah. Lepas tu awak tengok, nampak beza antara vena ni, saiz diameter vena dengan saiz diameter arteri. Itu juga menyebabkan tekanan tu sangat tinggi dekat sini. Jadi sebab itulah tekanan yang tinggi itu menolak beberapa bahan yang kecil-kecil keluar daripada kapilari darah kita. Masuk kepada ruang ni, ruang putih ni, dipanggil ruang antara sel. So, bila dia masuk dekat situ, kita panggil dia sebagai bendali tisu. Benda yang sama daripada dalam kapilari darah keluar. Tapi bahan yang keluar tu tak sama 100% dengan apa yang ada dekat dalam kapilari darah lah. Cuma benda-benda yang kecil je yang boleh keluar daripada kapilari darah. Masuk ke dalam ruang antara sel. Ruang antara sel tu. Lepas tu nanti, sebab dia benda tu sentiasa mengalir. Okay, dia akan masuk, ada sesetengahnya, dia akan masuk ke dalam tisu pula dah. Nodus limfa. Salur limfa. Dia akan masuk. Ni anak panah. Masuk dekat dalam ruang. Masuk dalam salur limfa. Okey, bila dekat salur limfa, bendali tisu dan dengan komposisi ada dalam bendali limfa tu sama. Komposisi yang ada dekat dalam arteri tak sama dengan bendali sel. Bendali tisu. Komposisi yang bendali tisu dengan komposisi yang ada dekat dalam limfa, bendali tisu dan bendali limfa komposisi sama. Apa komposisi bahan bendali tisu? So benda tu akan masuk dekat dalam kita punya salur limfa. Salur limfa ni dia memang ada dia ada tutup, dia ada penghujung. Kapilari darah, salur darah dia tak ada penghujung. Dia satu salur yang berterusan sepanjang badan kita. Ingat, dia berterusan dan tertutup. Tapi salur limfa dia ada hujung-hujung ni. Termasuk dengan laktil. Laktil kan dekat dalam kita punya usus kecil, dia ada hujung. So dia dekat situ. Yang ni pun sama. Maksud dia akan masuk dekat dalam kita punya salur limfa. Dalam kapilari limfa. Dia masuk dekat dalam kapilari limfa. Bahan tu sama.
bahan bendali sel, bendali tisu tadi adalah sama dengan bahan yang ada bendali tisu, bendali limfa, sama saja komposisi dia. Okey. So pergi mana? Dia akan pergi hantar kepada macam tadi lah saya dah sebut, dia ada ductus limfa kanan dengan ductus thorax. So kalau bendali salur limfa ni, kapilari limfa ni berada di bahagian atas dada, bahagian atas dada, bahagian kanan kepala dan leher ataupun bahagian tangan kanan, dia akan pergi sampai ke benda-benda tu, bendali limfa ni akan mengalir sampailah pergi kepada ductus limfa kanan. Sebab dia akan terima semua. Okey. Lepas tu kalaulah bahagian salur limfa tu dia berada di bahagian bawah. Maksudnya kiri bahagian bawah badan, di bawah tulang rusuk ataupun dekat leher dan dada ataupun bahagian kiri kepala, semuanya akan dihantar kepada ductus thorax. Itu yang utama. Pergi mana sebenarnya bendali limfa ini? Okey, lepas tu kita tengok balik. Yang ni dalam buku teks awal lah dia nak tunjuk yang ni. Okey, ini ni kan bendali tisu ni masuk macam mana? Dia masuk sebab sini lah. Dia ada ruang-ruang. Dia terdiri daripada satu sel je. Sama je. Kapilari limfa dengan kapilari darah. Sama. Dia akan ada ruang-ruang kecil-kecil ni. Yang terdiri daripada satu sel. Dia masuk kot ni lah. Dia keluar kot sini juga. Dia masuk kot sini juga. Tapi untuk bendali limfa dia masuk ke ni. Dan dia akan pergi. Macam mana bendali limfa ini mengalir? Saya punya slide ni duduk bawah sangat. Sebab dia ada dah lari. Okey, sama macam vena, dia boleh balik semula kepada kita punya boleh masuk balik ke dalam kita punya sistem peredaran darah apabila dia dah sampai dekat vena sublavical kiri dengan vena sublavical kanan tu lah. Dia daripada ductus thorax dengan ductus limfa kanan. Daripada situ dia akan masuk. Okey, macam mana daripada bawah nak naik ke atas semua kan? So sama dengan vena, dia ada injap dan dia bergerak mengikut pengecutan dan pengenduran otot rangka kita. Jadi tindakan otot licin pada dinding salur limfa itulah yang akan push limfa itu bergerak sehala sajalah. Sebab apa? Sebab dia dalam salur limfa kita juga ada injap-injap ini. Okey, jadi pergerakan peristalsi di sepanjang salur alimentari, pergerakan pernafasan, kemecutan pada otot rangka semasa badan bergerak, itu semua menyebabkan bendali limfa itu mengalir. Dan last sekali sampai kepada ductus limfa kanan ataupun ductus thorax dan dia akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavical kanan dan juga vena sublavical kiri. So awak boleh tengok gambar sistem limfa itu pada muka surat 191. Okey, balik semula pada tu yang masuk dalam sistem limfa. Masuk dekat dalam salur limfa kan? Ni kan dia masuk dekat gambar jelas sikit. Okey, yang masuk dalam salur limfa. Tapi ada bendali tisu yang tak masuk dalam salur limfa. Dia pergi mana? Dia akan masuk kembali ke dalam kapilari darah kita. Dia akan masuk dekat dalam vena. Kan? Vena ni kan ni, dia akan masuk ke dalam vena lah. So sebenarnya bendali tisu memberikan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Nutrien dan oksigen meresap dari bendali tisu ke dalam sel badan. Pada masa yang sama, bahan buangan dan karbon dioksida meresap dari sel badan ke dalam kapilari darah melalui bendali tisu lah. Okey, lepas tu dia akan kembali semula ke dalam vena kita ini. Yang masuk dalam bendali limfa, yang masuk dalam kapilari limfa jadi bendali limfa. Okey, bendali tadi apa? Bendali tisu tadilah. Daripada tekanan hidrostatik yang tinggi tadi, tekanan yang tinggi tadi keluar daripada kapilari darah. Okey, setengahnya akan masuk ke dalam kapilari limfa. Tapi ada setengahnya akan kembali semula ke dalam vena. Yang tu dia akan automatik masuk balik ke dalam vena lah. Okey, tetapi yang tadi saya cerita pergi sampai vena sublavical semua-semua tu, yang itu tu sebab dia masuk dekat dalam bendali limfa. Dia masuk dalam kapilari limfa. Bila dia masuk dalam kapilari limfa, kita bagi dia sebagai bendali limfa. Semuanya akan pergi kepada ductus thorax dengan ductus limfa kanan. Dekat situ dia akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavical kiri dan vena sublavical kanan dekat bahagian bahu kita, di bahu kita.
Ni, hok yang masuk. Hok jadi masuk dalam kapilari limfa, yang jadi bendali limfa. Hok yang tak masuk tak ada masalah. Dia masuk sebab masuk balik dekat dalam kapilari darah bahagian sebelah satu lagi iaitu vena. Vena dan terus masuk dalam sistem peredaran darah. Tak ada masalah dengan tu. Okey, apa yang keluar dan apa yang tak keluar. So ni sebenarnya ayat lah, semasa darah mengalir dari arterio ke kapilari darah, satu tekanan hidrostatik yang tinggi akan dikenakan kepada kapilari tersebut lah. So tekanan ini terhasil akibat daya pengepaman jantung dan rintangan di dalam kapilari darah. Tekanan hidrostatik yang tinggi pada kapilari darah menyebabkan sebahagian plasma meresap keluar melalui dinding setebal satu sel. Awak boleh tengok macam mana maksud setebal satu sel tu, kan? Tadi kan saya dah tunjuk. Okey, ke dalam ruang antara sel. So molekul-molekul bersaiz kecil sahaja yang boleh keluar. Contoh dia air, garam mineral, glukosa dengan asid amino. Yang tu yang boleh keluar. Yang tak boleh keluar tadi saya dah bagi tahu. Apa tadi? Eritrosit, sel darah merah, plasma darah dan juga plasma darah dan juga apa dah tadi? Platelet dan juga protein plasma dan juga platelet. Yang itu tak boleh keluar. Yang boleh keluar macam yang kita belajar boleh merentasi membran plasma. Dalam bab 2, bab 3 tu kan. Apa dia? Glukosa, asid amino, air, garam mineral. Yang tu boleh keluar daripada kapilari darah kita akibat daripada tekanan hidrostatik. Lepas tu dia masuk ke dalam bahagian sel-sel yang banyak tu, duduk ruang antara sel. Kita panggil bendali sel. Okey, bendali sel ini ada sesetengahnya akan masuk kembali ke dalam kapilari darah di bahagian venul. Yang tu bila dia masuk, dia balik semula ke dalam sistem peredaran darah, tak ada masalah. Yang tak masuk tu mungkin masuk dalam sistem limfa melalui kapilari limfa. Okey, masuk dalam kapilari limfa ni kan, yang kuning tu kapilari limfa lah. Dia masuk, dia akan hantar semuanya ke bahagian bahu kita. Ada apa dekat bahu tu? Dekat bahu kita tu adanya ductus limfa kanan dan ductus thorax. Hok tu hok paling besar, kumpul semua. Okay, bila dia sampai dekat situ, dia akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavical kiri dan vena sublavical kanan. Kalau ductus limfa kanan, balik semula ke dalam bahan-bahan tadi, bendali limfa tadi akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavical kanan. Kalau dia sampai dekat ductus thorax, dia akan dikembalikan semula ke dalam ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavical kiri. Okey, satu benda lagi yang awak kena ingat, ada satu lagi bahan yang saya tak sebut iaitu limfosit. Okey, sel darah putih boleh bergerak, merentasi kapilari darah. Sebab sifat dia yang dia tidak fix kan, bentuk dia tak fix, so dia boleh menyelit-nyelit antara ruang ni. Dia masuk dekat dalam, dia keluar daripada sistem kapilari darah kita, dari sistem peredaran darah, dan dia akan boleh meresap masuk ke dalam sistem limfa. Bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh pergi tuju dekat mana tempat kalau ada serangan patogen. Yang itulah yang menyebabkan sistem limfa kita ni adalah salah satu daripada sistem pertahanan badan. Sebab nama dia? Sel darah putih tadi boleh meresap, boleh keluar masuk melalui sistem limfa kita. Dan biasanya nodus-nodus limfa ni adalah tempat di mana banyak limfosit berkumpul dan dihasilkan dekat situ. Kenapa? Sebab limfosit ni penting untuk menghasilkan antibodi badan. Awak tengok balik dekat dalam topik kita sebelum kita raya haji tu kan. Limfosit ni fungsi dia apa? Sistem pertahanan badan kita yang ketiga, menghasilkan antibodi badan, antibodi darah pula antibodi. So bila dia yang tu yang bila kita demam, leher kita bengkak, awak tengok dekat muka surat 191 tu kan. Tonsil tu kan. Dia bersama dekat sekeliling dia tu ada banyak nodus-nodus limfa. Ada apa dekat dalam nodus limfa? Nodus limfa ini ada banyak mengandungi limfosit. So, kalau patogen lalu dekat situ, dia akan buat kerja. Jadi itu pentingnya antara kepentingan sistem limfa kita ini. Okey, saya dah masuk cover sekali dengan hubungan antara sistem peredaran darah dengan sistem limfa tu. Yang saya tak sentuh adalah
Muka surat 190 iaitu persamaan dan perbezaan. Bendalih tisu dengan limfa. Okay, yang inilah sebenarnya ni. Macam mana dia dikembalikan. 90% bendalih tisu meresap semula ke dalam kapilari darah kerana tekanan yang rendah di hujung venul berbanding dengan tekanan di atrium. Dia masuk, dia keluar daripada sistem peredaran darah dekat kapilari darah tu bahagian atrium tu sebab tekanan hidrostatik yang tinggi. Tapi disebabkan tekanan pada venul rendah, dia boleh masuk balik. 90% akan masuk balik. 10% je yang akan jadi bendalih limfa. Kenapa? Sebab 10% itu yang meresap masuk dalam kapilari limfa pada sistem limfa. Dan 10% itu akan dikembalikan semula kepada sistem peredaran darah kita macam saya cakap tadi melalui vena sublavical pada bahu. Ada kiri dan kanan. Sebelum tu dia dikumpulkan semuanya di ductus thorax dan ductus limfa kanan. Awak kena ingat yang tu. Okey, ini apa yang ada di dalam bendalih limfa dan juga bendalih sel. Benda yang sama ni. Ada apa? Adanya air, ada nutrien-nutrien yang tercerna, contoh tadi glukosa, asid amino, ada hormon, ada bahan-bahan buangan kita juga sikit, ada gas, karbon dioksida semua adalah, oksigen ke mungkin ada. Okey, lepas tu ada protein plasma yang kecil saja, tapi kalau protein plasma protein yang besar tak boleh merentasi. Okey, lepas tu ada leukosit. Ini sel darah putih. Yang saya cakap tadi lah yang boleh meresap masuk kan sebab bentuk dia yang tidak statik. Okey, yang tak ada, yang tak boleh keluar, tinggi mana pun tekanan hidrostatik pada hujung atriol takkan boleh keluar sebab saiz dia besar. Apa benda? Protein plasma yang terdiri daripada albumin, globulin dan juga fibrinogen. Lepas tu eritrosit, sel darah merah, tak ada juga, takkan boleh keluar. Okey, dan platelet darah pun tak boleh keluar daripada sistem peredaran darah. Dia memang duduk dalam sistem peredaran darah, dia takkan boleh keluar. Dia takkan jadi bendalih sel, dia takkan jadi bendalih limfa. Ini hanya duduk dalam sistem peredaran darah ni yang saya buat urin. Okey, jadi bila kita tengok ini dalam buku teks awak, apa yang sama antara bendalih limfa dengan bendalih tisu? Kedua-duanya mengandungi protein plasma lah. Yang ni beza antara bendalih limfa dengan bendalih tisu dah. Kedua-duanya mengandungi protein plasma kedua-duanya mengandungi plasma tanpa protein plasma, eritrosit dengan platelet. Yang ada ni, yang ini ni adalah sel darah yang ada dekat dalam sistem peredaran darah ada semua. Okey, apa beza? Limfa kandungan lemak dan bahan larut yang lebih tinggi, kandungan limfosit yang tinggi. Kenapa? Macam saya cakap tadi lah, sel darah putih, kalau limfosit tu, sel darah putih tu boleh masuk dekat dalam sistem limfa. Ingat dalam bendalih tisu ada tapi tak tinggi. Satu lagi sebab kita ada nodus-nodus limfa, tempat penghasilan antibody badan kita. Okey, satu lagi awak kena ingat kenapa dalam limfa ada banyak kandungan lemak dan larut lemak. Ingat dia ada kaitan dengan laktil yang ada pada sistem pencernaan kita. Kan saya ada sebut tadi. Laktil tu buat apa? Dia terima bahan-bahan larut lemak, vitamin A, D dan juga semua lemak-lemak terlarut yang akibat daripada hasil pencernaan. So, sebab itulah kandungan lemak dan bahan larut lemak tinggi dekat dalam limfa. Okey, berbanding dalam bendalih tisu. Bukan tak ada tapi rendah. Sama juga macam kandungan limfosit tadi. Limfosit banyak dalam bendalih limfa sebab tu kita ada nodus limfa. Nodus limfa tu tempat di mana kandungan limfosit dia sangat tinggi. Apa fungsi limfosit? Sekali lagi saya bagi tahu sebelum awak masuk bab 11 ni kita pasal sistem pertahanan badan kan. So limfosit ini berfungsi untuk menghasilkan antibody untuk lawan patogen yang masuk dekat dalam badan kita. Okey, apa yang sama antara bendalih limfa dengan bendalih darah kan? Kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim.
bahan buangan sel, gas respirasi dan leukosit. Yang tak sama, ingat balik apa yang tak boleh keluar akibat daripada tekanan hidrostatik yang tinggi macam mana pun dia tak keluar. Iaitu eritrosit, platelet dan protein plasma. Yang itu kekal dalam salur darah, dalam kapilari darah. Daripada arteriol pergi kepada kapilari darah, pergi kepada venul. Tiga benda ni tak boleh keluar. Walaupun tekanan hidrostatik tu tinggi. Dia tak boleh meresap keluar melalui celah-celah sel tu. Tak boleh. Ruang-ruang setebal satu sel tak boleh keluar. Sebab saiz dia yang besar. Iaitu protein plasma, eritrosit dan platelet. Okay, tapi yang boleh keluar adalah macam nutrien, glukosa, asid amino, hormon, enzim, gas respirasi, buangan sel dan juga leukosit tu adalah sel darah putih. Yang tu boleh keluar, yang lain tak boleh keluar. So inilah sebenarnya ni benda ni. Ini yang boleh keluar. Tapi dia masih juga berada dalam kita punya darah. Ni. Darah kita dalam sistem limfa tak ada benda ni. Dalam darah ada semua ni. Ingat yang tu, ada semua ni. Dalam limfa tak ada yang oren ni. Tak ada. Tu yang keluar ni. Ni. Apa yang sama? Semuanya ada benda ni. Tapi dalam limfa tak ada protein plasma, tak ada eritrosit, tak ada platelet. Tapi dalam darah ada benda tu. Tu je lah beza dia. Okay. So, yang ni struktur limfa. Struktur limfa, salur limfa, saya dah sebut banyak kali dah. Dia ada dua salur limfa yang besar, iaitu ductus thorax dan ductus limfa kanan. Ductus thorax di sebelah kiri, ductus limfa kanan di sebelah kanan. Baik. Lepas tu memang ada banyak kapilari limfa. Tengoklah muka surat 191, ada banyak kapilari limfa, salur limfa yang halus dan buntu. Dia ada penghujung pada hujung ni. Okey, lepas tu kita ada nodus limfa. Nodus limfa kalau dalam buku awal muka 191 tu bulat-bulat dia warna hijau. Itu adalah nodus limfa. Ada apa pada nodus limfa? Sekali lagi saya dah bagi tahu ni, dia ada limfosit yang menghasilkan yang akan menghasilkan antibody. Okey, lepas tu limfa. Limfa ni organ dalaman lah kan. Tak macam hati tapi bukan hati. Limfa. Okey, lepas tu dia ada kelenjar thymus. Kelenjar thymus lah. Okey, yang itu kelenjar macam yang ada dekat leher kita kan. Dia ada kelenjar, ada beberapa kelenjar tu. Okey. So itu adalah struktur limfa. Awak boleh tengok dalam buku teks, muka surat 191 ni. Ni ductus limfa kanan, sebelah kanan. Ni ductus limfa kiri, sebelah kiri. Okey, lepas tu ni limfa. Bulat hijau tu saya dah bagi tahu itu adalah nodus limfa yang fungsinya untuk menghasilkan tempat di mana sel darah putih kita limfosit menghasilkan antibody lah untuk lawan patogen yang masuk dekat dalam badan. So ni lah sebenarnya. Yang ni ductus limfa kanan kan, yang ni ductus thorax. So dia ada kat sini, kalau awak tengok besar dan semuanya akan bersambung dengan vena cava. Bila dah masuk dekat vena subclavian kanan dan juga vena subclavian kiri. Ni vena ni dan dia akan sambung dengan vena cava. So kembalilah semuanya kembali ke sistem peredaran darah. Allah lagi habis. Okey, so ingat macam mana limfa terbentuk daripada sel darah kita. Kan, daripada darah kita tu bila dia lalu dekat kapilari darah. Arteriol, kapilari darah, venul. Awak kena ingat. Arteriol dengan venul dia punya diameter tak sama besar. Diameter arteriol kecil, diameter venul besar. Satu lagi yang tu antara penyebab kenapa tekanan di arteriol lebih tinggi daripada tekanan di venul. Dan satu lagi awak kena ingat, darah yang mengalir dekat dalam dalam arteriol, semua adalah darah yang bertekanan tinggi sebab dia datang daripada jantung, dipam direct daripada jantung. Okey, dengan tekanan yang sangat tinggi ini, dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik yang sangat tinggi di bahagian
atriol. Okey, jadi akan ada yang boleh keluar daripada arteri tadi ke ruang antara sel. Okey. Bila dia dah masuk dalam ruang antara sel, kita panggil sebagai bendali tisu. Okey, ada apa bendali tisu? Dia ada semua benda kecuali, kalau nak ingat senang macam tu lah, dia ada semua kecuali 3. Platelet, protein plasma, eritrosit. Yang lain semua berupaya untuk keluar daripada celah-celah dinding kapilari darah itu. So, masuk dalam bendali tisu, duduk di antara ruang antara sel. Okey, 90% daripada bendali tisu tadi akan dikembalikan semula ke dalam kita punya sistem peredaran darah apabila dia sampai ke bahagian venul. Masuklah semula. Kan tekanan darah kat situ rendah, so dia masuk semula kat situ 90%. 10% saja yang akan masuk dalam sistem limpa melalui kapilari limpa. Ni ada gambar, ni tak nampak lah. Ni sebenarnya ada lain. Okay. Dia akan ada masuk semula ke dalam, yang tu dia akan 10% akan masuk ke dalam kapilari limpa. Bila dia masuk dalam kapilari limpa, kita dah panggil dia sebagai bendali limpa. Bendali limpa ini, dia ada 2 tempat. Dia semua akan dikembalikan semula ke dalam darah. Sistem peredaran darah balik. Tetapi, 2 cara lah. Satu, dia akan masuk melalui vena sublabical kanan dan satu lagi akan masuk melalui vena sublabical kiri. Dia ada ductus thorax dan ductus limpa kanan. Pada sebelah kanan, bahagian kanan kita ductus kanan lah. Ductus limpa kanan. Satu lagi sebelah kiri, inilah ductus thorax. Balik semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublabical kiri. Yang ini balik semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublabical kanan. Semuanya akan salur itu akan bergabung dengan vena cava ni kan. Ini kan gambar ni. Sublabical kanan, ductus thorax, sambung dengan vena cava. Baliklah semula ke dalam sistem peredaran darah dekat jantung. So sebenarnya semuanya akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah kita. Okay. Itulah sebenarnya. So ni kamu boleh tengok lah, ini nodus limpa. Ini salur limpa. Ni lah dia seiring je benda ni. Cumanya ada yang akibat daripada perbezaan tekanan hidrostatik lah. Dia keluar daripada sistem peredaran darah. Lepas tu ada yang 90% masuk balik. 10% tu akan masuk dalam salur limpa. Sistem limpa badan manusia. Tapi semuanya akan dikembalikan semula ke dalam darah lah. Yang ni kan awak tengok ni. Seterusnya ductus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena sublabical kiri. Manakala ductus limpa kanan akan mengalirkan limpa ke dalam vena sublabical kanan. So semuanya akan berkumpul dari seluruh badan dan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. So masuklah semula dalam sistem peredaran darah dan sebenarnya semuanya saling melengkapi antara satu sama lain. Dan ingatlah macam mana bendali limpa bergerak, dia bergerak menggunakan tindakan otot licin pada dinding salur limpa, adanya pengecutan pada otot rangka dan pengenduran menyebabkan bendali limpa itu akan ditekan dan dia akan bergerak ke arah yang sepatutnya lah. Okey, dan dia ada injak pada salur limpa untuk memastikan pengaliran limpa adalah sehala sahaja. Okey, so itulah. Dan apa pentingnya sistem limpa ni? Awak kena tahu, tadi saya dah bagi tahu, satu benda sebab bila ada nodus limpa dia berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam pengasilan antibody. Dan dia juga adalah tempat untuk mengangkut bahan larut lemak. Ingat macam mana? Sebab dia bersambung dengan salur limpa tu, dia bersambung dengan laktil yang ada pada bilus dalam usus kecil kita kan. So lemak dan bahan larut lemak meresap masuk ke dalam laktil dalam bilus usus kecil. Laktil merupakan kapilari limpa. Titisan lipid diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublabical kiri. That's why lah komposisi lemak dan bahan larut lemak adalah tinggi di dalam salur limpa berbanding di dalam bendali limpa ataupun dekat dalam sistem peredaran darah kita. Sebab apa? Sebab ini. Okey. Lepas tu ini sebab dia ada nodus-nodus limpa lah. So awak dapat nampak kaitan dia. Dan dia adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa? Sebab
Yang 10% tadi yang tak boleh balik, masuk balik dekat dalam venule tadi. Nasib baik ada salur limfa. So masuk ke salur limfa. So sistem limfa mengembalikan bandar tisu berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Komposisi tekanan dan isi padu darah dikekalkan pada julat normal. Bukan dia sengaja nak keluar, tidak. Akibat daripada tekanan hidrostatik yang tinggi itu memaksa beberapa bahan ini keluar secara terpaksa. Tapi ada yang boleh masuk balik, 90%. 10% tak masuk. Yang tak masuk itulah akan masuk ke dalam sistem limfa melalui kapilari limfa, tapi semuanya akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublabrika kiri dan vena sublabrika kanan yang bercantum dengan ductus thorax dan juga ductus limfa kanan yang ada pada kedua-dua belah bahu kita. Okey. Faham ke? Boleh ke? Jelas ke tak kat sini ni? Okey. Ada nak tanya tak setakat ni? Saya nak perhabis sikit lagi. 10.8. Isu kesihatan berkaitan sistem limfa sebab dia berkaitan kan. Ada nak tanya tak tentang proses pembentukan limfa? Syahidah, Bukhari, Amirah, Najatul, Muiz. Siapa lagi? Amar, Fazrina, Amalin, Haziq. Nak tanya tak? Tak ada nak tanya. Afina. Tak ada orang nak tanya. Faham ke? Awak dengar kan saya ngajar? Ya je. Dengar cikgu. Faham tak? Kurang cikgu. Kurang. Yang mana yang tak tahu? Yang tak faham? Macam mana dia boleh keluar? Apa dia keluar? Apa dia masuk? Kat mana yang tak faham? Yang ini ni, awak kena tahu yang awak tengok sini. Sini tak nampak dalam buku awak ni tak nampak dengan jelas perbezaan kapilari tu. Saiz dia. Okey, kat sini kan awak nampak tak? Ini kita punya salur kapilari darah. Bahagian venul. Yang sebelah sini arteri. Saiz arteri ni kecil. Nampak tak? Saiz arteri ni kecil. Saiz venul besar. Nampak tak? Sebab yang ni kan, benda ni, dua benda ni awak akan sentiasa jumpa tau. Perbezaan diameter, arteriol dan venul, dia akan menyebabkan penghasilan tekanan hidrostatik yang tinggi. Nanti awak belajar tentang penghasilan air kencing. Sekali lagi, akibat daripada perbezaan diameter ni lah. Tekanan hidrostatik tinggi terhasil, dan dia tolak. Dia akan tekan. Dia akan automatik. Tekanan ni dia macam satu daya yang kuat. Dia akan tekan benda-benda dekat dalam tu. So yang kecil-kecil akan keluar. Yang besar tak boleh keluar. Stay dekat dalam kapilari darah. Kebetulan lagi darah dekat dalam arteri, tekanan dia memang dah tinggi. Sebab datang daripada jantung, kan? Daripada aorta, tekanan tinggi. Okay, bila lalu dekat sini, bila sampai kat sini, yang kat straight ni biarlah yang lalu kat sini. Bila lalu kat sini, perbezaan diameter antara arteriol dengan venul ini menyebabkan wujudnya satu tekanan yang kita panggil sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ni dia akan tolak semua benda-benda yang ada di dalam kapilari darah kita. Tapi benda yang boleh keluar hanyalah molekul-molekul yang kecil saja. Yang besar masih tak boleh keluar. Tak apalah, dia boleh duduk dekat dalam tu, dia boleh jalan elok-elok dekat dalam tu. Tak ada masalah. Okey. Bila dia yang keluar tu lah, pergi mana? Dia akan duduk ni, nampak tak ruang-ruang putih antara sel-sel tisu. Dia keluar, dia duduk kat situ. Dia dipanggil sebagai bendali tisu sekarang. Dekat dalam ni, dia adalah bendali darah. Darah ini ada macam-macam. Ada eritrosit, ada leukosit, ada protein plasma. Darah kan dia bawa hormon, darah dia bawa enzim, darah dia bawa
glukosa, darah dibawa asid amino, darah bawa semua nutrien. Darah juga bawa gas, darah juga bawa gas, bahan buangan, semua darah bawa. Itu pentingnya darah. Dia mengalir bersama-sama ke seluruh badan kita. Tapi setiap kali darah itu mengalir antara vena dan antara arteri dengan venul ini, dia akan ada sebahagiannya yang dikeluarkan, di-push keluar akibat daripada tekanan hidrostatik yang tinggi. So bila dia keluar, yang keluar tu yang besar je lah. Yang keluar tu yang kecil je lah. Yang besar tak boleh keluar. Sebab saiz dia besar, tak boleh lalu celah-celah celah-celah sel kita tu. Tak boleh lalu. Kan kapilari darah kan terdiri daripada setebal satu sel. Tadi saya ada tunjuk gambar kan yang setebal satu sel ni. Lebih kurang macam ni lah. Ruang kecil ni lah tempat di mana dia boleh keluar. Tapi disebabkan eritrosit, protein plasma besar, dia tak boleh keluar. Bila dia tak boleh keluar, dia jalan straight je lah. Pergi lalu kapilari darah, balik semula pergi kepada venul, masuk balik dalam vena cava. Okey, yang keluar tadi duduk antara ni yang purple duduk kat antara ruang-ruang. Awak nampak tak dia label merah tu bulat-bulat itu sel darah merah. Nak bagi tahu memang dia tak boleh keluar daripada kapilari darah. Yang boleh keluar sel darah putih boleh keluar. So, bila dia keluar, 90% boleh meresap balik masuk dekat dalam venul. Bila tekanan darah dah jadi rendah dekat sini, tekanan kat sini jadi rendah. Kenapa tekanan kat sini rendah? Sekali lagi sebab diameter dekat sini besar berbanding dekat sini. Diameter pada arteri ni tinggi sebab kecil. Macam mana ni cakap kat awak? Bila ruang tu sempit, darah mengalir dekat dalam tu laju tau. Bila laju, tekanan yang dihasilkan tinggi. Gini. Kalau awak lalu dari dekat highway, lalu kat highway tu tiba-tiba ada jadi satu lorong. Daripada laluan yang linang, tenang, kan? Awak bawa kereta, kalau mak awak bawa kereta, bapak awak bawa kereta, lalu highway tenang, linang, tak ada apa-apa. Lepas tu tiba-tiba depan tu ada dia buat baik ke jalan. Jadi satu laluan. Nak masuk tu kan dia mesti tekanan tinggi lah. Semua bertumpu pada satu tempat. Bila dia dah masuk dekat laluan tu, jalan clear balik, laju, tak ada masalah. Tapi tekanan tinggi lah dekat situ. Semua orang nak cepat-cepat keluar daripada tempat tu. Dia kurang macam tu lah. So tekanan dekat situ tinggi. Bila satu laluan tu sempit, awak akan belajar konsep ni dalam fizik pun sama. Ruang yang sempit, tekanan tinggi. Ruang yang besar, tekanan dia lebih rendah. So kat sini sama. Disebabkan oleh tekanan yang tinggi dekat sini, dicampur pula dengan tekanan yang memang dia dah tinggi dah sebab dia datang daripada jantung tadi. Tekanan daripada jantung tadi dah tinggi dah. Okey, itu yang menyebabkan wujudnya tekanan hidrostatik yang menolak benda-benda kecil, bahan-bahan kecil yang ada dekat dalam darah kita tu keluar daripada kapilari darah, dari ruang kecil-kecil tadi. Ada ruang kecil kan? So, keluar daripada kapilari darah kita, masuk ke dalam ruang antara sel ni. Kalau saya besarkan ni, kan dia ada, yang ni masuk duduk sini. Duduk ruang antara sel. Duduk sini. Okey, 90% akan balik semula masuk dalam kapilari darah ni, bahagian venul. 10% tak masuk. Tapi gimana? Dia tak duduk lama-lama kat sini. Kalau dia duduk lama-lama kat situ, dah jadi penyakit pula. Dia mesti masuk dalam saluran limfa. Masuk dalam saluran limfa dan dia akan mengalir. Masuk habis ni, masuk dalam saluran limfa. Pergi balik semula ke dalam sistem peredaran darah, dari vena sublavikal kiri dan vena sublavikal kanan di bahagian bahu kita. Okey. Itulah yang berlaku sebenarnya. Main mana? Kenapa? Bapa boleh jadi macam ni? Sebab tekanan hidrostatik yang tinggi itulah. Dia dipaksa keluar. Dia tak nak keluar pun dia akan automatik tertekan dan terkeluar daripada salur kapilari darah kita, bahagian atrium. Tapi 90% balik semula. Masuk melalui venul. 10% tak masuk balik melalui venul tu, dia akan masuk ke dalam sistem limfa melalui kapilari limfa. Jadi bendali tisu
dengan bendali limfa, bahan dia sama. Dia ada semua kecuali yang tak terturas daripada sini tadi. Kapok tak ditubik daripada kapilari darah tadi. Eritrosit, protein, plasma yang besar kan. Tak boleh keluar. So, satu lagi platelet tak boleh keluar ni. Yang ni besar-besar semua tak boleh keluar. Yang ini, tapi semua ini memang ada dalam sistem peredaran darah. Cumanya yang ni, yang oranye ni tak ada dalam bendali tisu dan tiada dalam bendali limfa. Ini yang biru ni saja. Ada dalam bendali tisu, ada dalam bendali limfa. So yang biru ini semuanya akan dikembali 10% je ni. 10% je sebab yang lain semua akan balik semula ke dalam sistem peredaran darah. Dekat tempat dia tubik tu juga. Bukannya pergi jauh-jauh pun, dekat tempat dia tubik sekejap dia masuk balik 90%. 10% yang tak masuk tu masuk dalam sistem limfa. Melalui kapilari limfa dan dia akan dibawa melalui proses pergerakan kita apa-apa semua balik semula ke dalam sistem peredaran darah melalui vena sublavikal kiri dan vena sublavikal kanan. Lepas itulah keluar ini persamaan dan perbezaan ini. Faham betul-betul yang ini perbezaan antara limfa, bendali limfa dengan bendali tisu. Apa yang sama? Dua-duanya tak ada protein plasma, tak ada eritrosit, tak ada platelet. Apa yang betul lah. Apa yang tak sama? Macam saya cakap tadi, limfa ni kandungan lemak dengan limfosit dia tinggi. Apa rationalnya di situ? Lemak sebab salur limfa ni dia bersambung dengan laktil. Laktil ni duduk dekat mana? Dekat vilus pada kita punya usus kecil. Dekat situ tempat di mana lemak, semua-semua bahan yang telah pun kita makan, yang tercerna kan, lemak dan juga vitamin larut lemak akan masuk dekat dalam sistem limfa. Okey, lepas tu dia ada kandungan limfosit yang tinggi sebab dia ada nodus-nodus limfa. Kenapa? Sebab nodus-nodus limfa ini dia tempat di mana limfosit berkumpul dekat situ banyak-banyak. Limfosit ini penting untuk menghasilkan antibody untuk lawan serangan mikroorganisma ataupun patogen yang menyebabkan penyakit. Okey, itu kenapa limfa mempunyai kandungan lemak, bahan terlarut lemak yang tinggi dan juga limfosit yang tinggi berbanding bendali tisu. Bendali tisu tu sekali lagi kalau awak lupa, dia adalah bendali yang duduk dekat sini ni. Dekat ruang-ruang ni. Ruang-ruang antara tisu putih-putih ni. Kita panggil bendali tisu. Macam mana ni saya nak cakap Dia tak gambar lain ni. Ni. Kalau awak tengok ini soalan ni. Okey. P itu benda itu darah kita. Darah kita ni ada semua. Eritrosit, leukosit, apa tu? Glukosa, asid amino, oksigen, karbon dioksida, urea, semua. Darah kita ada semua. Okey. Bila dia lalu dekat sini, okey, kat sebelah sini katakanlah memang bukan katakanlah, sebelah sini kita panggil sebagai arteriol. Alik ni kita panggil sebagai venul. Okay, tengah-tengah ni lah kapilari darah. So, bila dia lalu kat sini, dia akan keluar. Bila dia keluar ni, dia akan duduk jadi ni, X. X ni apa? X tu akan kita panggil sebagai bendali tisu yang duduk dekat ruang tu, ruang-ruang. Kalau dia mengalir kat sini, dia akan jadi bendali tisu. Lepas tu yang masuk dekat dalam Y, dia akan panggil sebagai bendalir limfa. Ini limfa lah ni, salur limfa ni. Bila dia di hujung ends ni yang tertutup, buntu ni, kita panggil sebagai salur limfa. Yang ni kapilari darah. So bendali yang duduk, kalau ada bendali duduk dekat X, kita panggil bendali tisu. Kalau ada bendali yang duduk dalam Y, kita panggil sebagai bendali limfa. Dalam ni darah. Dalam ni. Dalam P darah, dalam S darah. Komposisi yang sama dah sebelum ni. Dalam Q pun darah lagi. Cuma Q ni adalah venul. Sebelah sini akan jadi, Q tu akan jadi arteriol. Sini jadi venul. Tengah-tengah ni kapilari darah.
Itu je lah sebenarnya. So ni kalau ringkasan dia lah. Air memang ada kat semua benda. Air kan, semua molekul glukosa, asid amino ada kat mana? Dalam darah ada, dalam benali tisu ada, dekat dalam benali limfa ada. Okay, large molekul ni lah yang dalam darah ada, tapi dekat dalam benali tisu dengan benali limfa tak ada. Apa dia large molekul ni? Sekali lagi, eritrosit, platelet dengan protein plasma. Limfosit semua ada. Sebab saya bagi tahu tadi, limfosit ni adalah leukosit, sel darah putih yang boleh keluar. Dia boleh gerak, merata-rata satu badan. Sangat penting. Sebab itulah dia jadi sistem peredaran, sistem pertahanan badan kita yang ketiga. Dia boleh pergi cari kat mana patogen masuk. Nak bagi tahu kat awak. Okay, boleh ke? Faham lah? Faham cikgu? Boleh. Tak apa, nanti kan habis ini semua kita buat latihan. Nanti lagi awak akan jumpa, awak akan lebih faham lah sebenarnya. Kalau tak faham sekarang, faham sikit-sikit tak apa. Kalau tak faham langsung tu awak balik, nanti kejap lagi habis kelas awak baca balik, awak dengar balik saya punya penerangan ke, atau awak cari dekat dalam YouTube link-link cikgu-cikgu lain kan. Kok cikgu lain ngajar tegang awak faham kan. Mana tahu kan. Usahalah yang tu. Okay, tapi nanti bila kita buat latihan, awak akan nampak, awak akan faham lah benda ni dengan lebih jelas. Sebab tu saya ngajar, saya tak duduk lama-lama satu tempat. Sebab kadang-kadang tu awak jumpa soalan baru awak faham. Tapi sekarang ni saya nak bagi awak soalan pun tak boleh nak bagi. Nak pergi dekat buku Bioscore tu, saya nak guna tapi saya tak boleh nak guna 100% sekarang sebabnya macam saya kena scan semua. Saya tak boleh nak tunjuk dekat awak. Saya ada skema tapi saya tak ada soft copy buku itu. Buku tu hanya ada hard copy. Jadi saya tak boleh nak selitkan masuk dekat dalam saya punya slide. Kalau nak buat benda tu boleh ambil masa. Tak sempat saya nak buat slide, tak sempat saya nak masukkan benda tu. Ambil masa yang banyak. Saya pula ada kelas lain banyak lagi. Saya tak boleh buat. Untuk nak masukkan buku tu dekat dalam slide. Kau tidak boleh bincang selalu sebab dalam buku tu kalau awak tengok memang akan ada lah soalan-soalan yang berkaitan dengan ni kan. Tak boleh, nanti kita akan pergi go through dengan buku pula lepas ni. Selepas ini. Sebab itu je buku. Saya tak suruh dah awak beli buku lain. Kecuali tahun depan mungkin saya suruh beli buku koleksi, tapi buku koleksi tahun ni je koleksi awak. Tahu-tahu sebelum ni, moga awak dah KSSM, tak tahulah kan. Kalau suruh beli pun memang suruh beli buku latihan dah lah. Tak beli buku latihan untuk push latihan banyak-banyak. Kalau tidak, tak beli pun. Mungkin saya akan bagi. Kalau awak PDPR, saya tak rasa saya suruh awak belilah. Baik saya bagi awak soalan ikut internet atau awak buat. Awak cari, awak jawab. Kalau hantar PDPR, awak kena hantar pula dekat saya, tangkap ada gambar apa semua kan. Mungkin tak kot, nak beli buku cukup dah kot dengan buku tu. Buku Bioscore tingkatan 5 lah kalau pandai kalau beli pun. Okay. Tapi tu pun bergantung. Kalau saya boleh guna 100% tahun ni, maksimum buku tu saya beli. Sebab dulu saya pernah guna dah buku Bioscore sekejap. Lepas tu saya tak boleh nak apply. Dalam PDP saya, jadi saya stop guna. 10 tahun kemudian saya mengajar semua tak guna buku Bioscore. Ni baru guna balik sebab terpaksa buat, kena ada modul kan. Jadi itu adalah modul yang terbaik setakat ini saya rasa. Sebab tu saya guna, saya suruh beli buku tu. Kalau tidak memang saya tak suruh pun beli. Okay, yang ini 10.8 yang terakhir. Sorry lah kelas dah lebih masa banyak. Tapi saya nak habis sebab takkanlah tinggal yang ni je kan. Satu buku surat je. Okay, isu kesihatan berkaitan sistem limfa. So, ini gambar yang ni, gambar dalam buku teks awak. Mana? Saya rasa saya dah ambil. Ini daripada buku teks awak lah. Kita tengok ikut buku teks dulu lah. So, sepatutnya duduk kat atas je. Okay, so apa benda sebenarnya isu-isu kesihatan berkaitan sistem limfa ni? Biasanya keadaan yang paling biasa awak dengar adalah edema. Apa dia edema? Bendali tisu yang berkumpul di dalam ruang antara sel tadi. Kan saya ada cakap bendali 10% tu mesti balik semula ke dalam sistem peredaran darah. Kalau tak balik dia akan jadi masalah. Saya dah sebut benda tu tadi. So yang tak balik tu menyebabkan masalah berkaitan dengan sistem limfa. So bendali tisu yang tak balik itu, yang berkumpul tu, dia akan menyebabkan bahagian tersebut jadi bengkak. Dia tak boleh duduk lama-lama dekat situ. Dia kena balik semula ke dalam sistem peredaran darah melalui, sebab tu dia kena masuk dalam sistem limfa.
Sebab sistem limfa akan kembalikan dia semula ke dalam sistem peredaran darah. Okay. So edema ini biasanya terjadi pada golongan tua, orang tua, ibu yang mengandung dan juga seseorang yang berdiri terlalu lama. Kalau awak tak tua pun, kalau awak bukan ibu pun yang mengandung, awak orang biasa pun, kalau awak berdiri terlalu lama, awak akan rasa ni. Tegang je kamu punya otot kaki kat betis. Kenapa? Sebab bendali limfa itu tak dikembalikan semula secepat mungkin ke dalam bendali tisu itu tidak dikembalikan semula secepat mungkin ke dalam sistem peredaran darah. Jadi itu yang akan menyebabkan kamu rasa macam besar kaki kan. Tak sampai masuk edema. Bila dah terlalu lama lagi awak tak duduk, dia akan jadi bengkak. Sebab tu ada setengah orang yang pregnant, bahagian betis dia tu awak akan nampak biru, beketul. Siapa yang mungkin lah kalau mak awak ke kan, saya rasa mak awak semua muda-muda lagi kot. Kalau masih ada yang pregnant, baru pregnant semua kan, ataupun tengah pregnant awak tengok. Tak semua ibu macam tu, sesetengah je lah. Saya alhamdulillah tak kena benda tu. Kawan saya ada tau, berketul dekat dia punya betis bila dia mengajar berdiri terlalu lama. Kalau kita yang tak mengandung ni pun boleh jadi macam tu, ini kan pula ibu yang mengandung. Betapa besarnya pengorbanan ibu dekat awak. Jadi tolonglah, dengarlah cakap mak awak tu. Awak dah belajar, yang awak dah banyak dah berhutang dengan dia. Ini belajar pasal benda ni, sistem limfa pun. Hutang lagi awak dengan dia. Jagalah hati mak bapak tu neh. Bukan saya tak cerita pasal bapak tu maknanya tak payah hormat bapak. Bapak pun kena hormat juga. Dia pun ada tanggungjawab yang besar dalam membesarkan awak. So ini yang kebetulan berkaitan dengan ibu. So itu yang menyebabkan edema. Edema ini kalau ibu yang mengandung tu ada yang lepas dia pregnant dia dah okey lah. Tapi ada yang kekal. Yang kekal tu akan nampak lah berketul-ketul lagi dia punya bahagian betis tu kan. So keadaan ini terjadi disebabkan oleh halangan dalam peredaran limfa akibat nodus limfa terjangkit atau salur limfa tersekat lah. Ataupun bila tak ada pergerakan otot kan, kamu dah tahu sistem limfa ni dia bergerak melalui pergerakan dan pengecutan dan pengunduran otot. So bila dia statik, tak ada tak bergerak lah otot dekat bahagian betis. Bila tak bergerak otot bahagian betis, macam mana dia nak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah kita? So tak boleh kan. Okay, yang tu yang menyebabkan berlakunya masalah ni lah. So kehamilan badan akan menghasilkan lebih banyak bendalih. Yang satu hal lagi, untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. So lepas tu, bila dia tak gerak lama, itu yang jadi bengkak besar tu. Okay. Lepas tu satu lagi, pesakit terlantar untuk tempoh yang lama. Pesakit lumpuh atau pesakit stroke yang pergerakannya terhad dan boleh menyebabkan edema di kaki. That's why lah biasanya pesakit yang duduk aja tu kan, dia punya katil, tilam dia tu macam bonggol. Dia tak boleh tidur dalam atas tilam yang biasa ni. Dia kena tilam yang ada air, ada gas, ada ni lah, ada udara dekat dia punya tilam tu. Kenapa? Sebab bila dia gerak, bagulah dia akan tolak tu, dia akan lekuk, dia akan sambil tu dia akan membantu pergerakan bendali-bendali pada dalam badan dia. Daripada duduk statik, tak gerak, dia gerak sikit pun dia akan tolak lah betis ke bahagian-bahagian lain semualah pada badan pesakit lumpuh ataupun stroke itu. Okey, lepas tu mungkin juga orang itu kekurangan protein plasma lah, kekurangan albumin dalam darah, dan juga yang inilah yang kita tak nak ni, jangkitan parasit. Jangkitan parasit ini yang kita panggil sebagai nama penyakit tu filariasis limfatik akibat daripada gigitan nyamuk. So vektor dekat sini adalah nyamuk. Nyamuk bawa cacing parasit nama Brugia species yang akan menjangkiti salur limfa dan menyekat aliran bendali limfa yang akhirnya menyebabkan bahagian yang dijangkiti tu yang kena gigit dengan nyamuk tadi membengkak. Misalnya kaki dan misalnya kaki lah. Tapi gambar yang saya bagi ni ini pun sama sebenarnya. Elephantiasis ataupun edematous disease ini disebabkan oleh cacing yang dibawa oleh nyamuk tadi lah. Yang ni agaknya dia kena gigit dekat bahagian muka yang ni. Tu yang jadi elephantiasis. Kalau yang lain tu tidaklah. Tak panggil lah elephantiasis tu kan. So ingat, dia berasal daripada
Awak kena ingat lah ni nama ni. Bila dah ada, dulu tak ada nama ni. Bila dah ada dalam buku teks awak, maka kena ingat lah nama cacing tu. Brugia species. Nama penyakit dia filariasis limfatik jadi akibat daripada gigitan nyamuk. Macam mana? Sebab nyamuk tu bawa cacing. Nyamuk itu vektor kepada cacing Brugia species ini. Yang bila dia cocok orang yang dah ada penyakit tu, lepas tu lagi cocok orang lain pula yang tak ada lagi, orang yang baru tu akan kena. Dia akan memindahkan cacing parasit tu kepada individu baru yang akan menyebabkan penyakit kepada individu baru. So nama penyakit filariasis limfatik. Nama cacing parasit tadi yang menyebabkan penyakit Brugia species. Vektornya nyamuk. Nasib baik tak ada nama nyamuk kat sini. Kalau macam denggi, nyamuk Aedes, kena ingat yang tu. Malaria, nyamuk tiruk, kena ingat yang tu. Yang ini tak ada. Tak apa, yang tu awak akan jumpa banyak nanti dekat bab-bab sebelum ni lah pasal sistem pertahanan badan. Saya rasa jumpalah benda-benda tu. Okey. So itu saja untuk hari ini. Ini soalan yang ada dalam buku teks awak lah. Bagaimana jangkitan parasit boleh berlaku ni kan. Yang ini dah tahu dah tadi. Melalui vektor nyamuk kan. Kalau awak jawab macam ni kan, awak bagi tahu nama parasit. Jangkitan parasit tu nama dia gapo? Parasit tu adalah sejenis cacing. Kena bagi tahu lah ni. Cacing parasit nama Brugia species. Bukan terus bagi tahu vektornya adalah nyamuk. Tak. Itu bukan cara menjawab biologi. Cara jawab biologi, dia bagi tahu bagaimanakah jangkitan parasit boleh berlaku kan. Jangkitan parasit, parasit yang terlibat dalam jangkitan penyakit limfa ini nama dia gapo, kena bagi tahu. Ni, apa dah tadi? Ni, Bruguiera species kena bagi tahu. Jangkit salur limfa dan akan menyebabkan sekatan pada bendali limfa dan akhirnya menyebabkan kaki. Contoh kaki lah membengkak. Lepas tu pesakit itu mengalami filariasis limfatik. So, lepas tu macam mana cacing parasit ini boleh, yang tu kena atas lagi sebelum bagi tahu nama penyakit. Cacing parasit ini disebarkan melalui gigitan nyamuk. Baru dapat makan banyak. Terangkan apakah yang akan berlaku sekiranya bendali tisu gagal dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. Bila jawapan dekat sini, bendali tisu berkumpul dalam ruang antara sel hingga bahagian tersebut menjadi bengkak. Dan keadaan ini menyebabkan pembengkakan pada bahagian-bahagian tertentu yang dipanggil sebagai edema. Kena beritahu lah nama dia. Kalau nama apa benda kan, keadaan tu, edema tu. Ramakan apa yang akan berlaku kepada kaki seseorang pesakit yang terbaring untuk tempoh masa yang lama. Terangkan jawapan anda. So boleh bagi tahu yang pesakit yang terlantar tempoh dia terlalu lama, tiada pergerakan, maknanya tak ada lah pengecutan dan pengenduran otot yang boleh mengembalikan semula salur limfa kepada kita punya ductus thorax dan juga ductus limfa kanan dan seterusnya mengembalikan semula salur bendali tisu tadi kepada sistem peredaran darah. So dia akan menyebabkan pembengkakan kepada bahagian-bahagian ni apa disebut kaki pada kaki seorang pesakit yang terbaring dalam tempoh masa yang lama. Nama dia sekali lagi edema, kena beritahu. Okay. Titisan lipid atau globul lemak tidak boleh meresap ke dalam kapilari darah bilus tetapi perlu meresap melalui laktil. Yang ni dia ada kaitan dengan kita belajar bab hari itulah pasal pencernaan. Kenapa? Sebab vitamin larut lemak hanya boleh lipid dan vitamin larut lemak ni hanya boleh masuk ke dalam laktil sebab laktil ini boleh menerima lah yang larut lemak itu. Yang lain tak boleh kan. So dia akan masuk melalui laktil lah kat situ. So tengok balik dalam bab yang kita belajar itulah. Okey. Jadi saya harap awak boleh terangkanlah macam ni macam mana. Yang soalan nombor 4 ni best. Setelah anda makan makanan berlemak, bilangan molekul lipid dalam limfa didapati meningkat sebanyak 1%. Jelaskan kenapa. Ada kaitan dengan soalan nombor 4 ni tadi. Sebab laktil yang berfungsi untuk menyerap molekul
titisan-titisan lipid dan juga globul lemak meresap masuk ke dalam kapilari darah tadi melalui laktil kan, yang mula-mula akan duduk dekat kita punya salur limfa sebelum dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. So itulah. Okay, saya harap awak tengok baliklah. Kalau yang saya rasa yang tu tak ada masalah ni, penyakit-penyakit ni senang je. Tadilah proses pembentukan limfa tu mungkin susah sikit lah. Baca banyak kali biar faham betul-betul dia step dia start dengan perbezaan diameter antara kapilari perbezaan diameter antara atriol dengan venule lah sebenarnya, dan juga tekanan darah yang berasal daripada jantung tu dekat dalam atriol. Itu yang menyebabkan tingginya tekanan hidrostatik dekat situ yang akan menolak beberapa bahan keluar daripada atriol masuk ke dalam ruang antara sel. So bila dia duduk dekat dalam ruang antara sel, kita panggil dia sebagai bendalih sel. 90% kembali semula ke dalam sistem peredaran darah melalui venule, tapi 10% akan meresap masuk ke dalam kapilari limfa. Kalau tak masuk, inilah yang akan berlaku, edema. Okay. Itu jelas sebenarnya ini. So macam mana? Ada nak tanya? Dekat 2 jam. 1 jam setengah. Nak tanya? Habis lagi kita bab 10. Senyap je. Tak ada benda nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Faham ke? Tak faham pun saya akan terang benda yang sama lah sebenarnya. Lebih kurang lah. Macam mana? Boleh ke kita berhenti? Pak A? Ke awak nak tanya apa-apa? Pak A? Ada cikgu. Tak ada. Tak ada nak tanya. Orang lain? Tak ada. Orang lain pun tak ada nak tanya ke? Ya. Tak ada nak tanya ni? Tak ada nak tanya. Kita berhentilah. So kita tutup kelas kita ini dengan surah Wal-As dan juga tasbih kifarah. So apa yang dah baca tu boleh left lah. Okay, Assalamualaikum. Balik pula. Baca-bacalah Kalau tak faham juga, bacalah dulu beberapa kali benda tu. InsyaAllah awak akan faham benda ni. Tapi jangan hafal. Saya selalu pesan dekat pelajar saya, belajar biologi, jangan hafal. Awak hafal, awak akan lupa. Awak kena faham. Faham kenapa benda tu berlaku. Apa rasionalnya setiap benda tu berjadi. Kenapa Allah aturkan benda tu begitu. Kenapa fisiologinya satu-satu jadi macam tu daripada step by step. Baru awak akan mudah ingat. Marilah soalan macam mana pun awak akan boleh jawab soalan biologi. Jangan hafal. Hafal, kalau setakat nak hafal macam A, B, C, tu tak apa. Nama-nama tu memang kena hafal lah. Tak ada cara dah. Tapi kalau macam yang hari ni yang kita belajar, tak boleh hafal. Awak kena faham. Cara nak faham, baca betul-betul. One by one, step by step dia satu-satu. Fikir kenapa jadi macam ni, apa rasionalnya macam saya cakap tadi. Baru awak akan faham. Oh, turutan tu awak akan ingat dengan mudah lah sebenarnya. Okay lah, tak apalah. So, Assalamualaikum. Boleh baca doa dan awak boleh live lah. Terima kasih cikgu.